Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat ilahi. Sekali lagi dengan izin dan ketentuan darinya dapat kita bertemu di dalam program Cinta Ilmu, Akidah dan Falsafah. Alhamdulillah, menerusi pertemuan di dalam Akidah dan Falsafah ini, kita membahaskan sebuah kitab yang telah diterjemahkan oleh Al-Hidayah House of Publishers Sdn Bhd. Sebuah kitab bertajuk Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Yang mana kitab ini sebenarnya yang diterjemahkan oleh Al-Hidayah Publishers ini adalah terjemahan daripada kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, tulisan ulama masyhur iaitu Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi. Telah banyak kita bahaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu tentang proses sakaratul mautnya, bagaimana nazak perasaan kita ketika akan dicabut nyawa. Kita telah menerangkan tentang rupa malaikat Israel itu sendiri. Dan insya-Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahaskan tentang satu tajuk yang agak jarang dibincangkan, iaitu tentang sidang roh. Bagaimanakah roh ini atau para arwah ini, dia akan selepas dia keluar daripada jasad masing-masing, mereka akan bertemu di langit dan akan saling bertanya khabar tentang keadaan penduduk di bumi. Jarang diceritakan tentang hal ini, namun inilah yang tercatat di dalam kitab At-Tazkirah ataupun Rahsia Kematian, tulisan daripada Imam Al-Qurtubi ini pada muka surat 88, iaitu para arwah bertemu di langit dan saling bertanya tentang keadaan penduduk di bumi. Muka surat 88 ya. Baik, kita bacakan. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari, dia berkata, apabila roh seorang mukmin telah dicabut, maka para hamba yang mendapat rahmat dari Allah akan menemui roh orang mukmin tersebut sebagaimana mereka menemui seorang pembawa berita di dunia. Mereka menyambut serta saling bersoal jawab. Sebahagian mereka berkata kepada yang lain, perhatikan saudaramu ini, dia amat letih, biarkan dia berehat dahulu. Ada begitu ya. Jadi nanti bila kita meninggal nanti, kita mati nanti, roh kita diangkat, kemudian kita akan bertemulah dengan arwah-arwah yang telah pun kembali ke rahmatullah. Agaknya tuan-tuan yang minat Piramli dapatlah jumpa Piramli agaknya, bukan? Kita akan jumpalah dengan arwah-arwah. Kalau kita ke bumi di kampung, jumpalah arwah di kampung. Nenek kita, moyang kita, panglima-panglima kampung kita yang dulu-dulu. Dan bila dinampak kita, sebab kita pun baru saja menjadi arwah, jadi mereka akan seperti yang disebutkan oleh Ibnul Mubarak ini sebagaimana riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari, mereka pun akan kata, tengok arwah ni, baru masuk kelab arwah ni, letih nampaknya, biarlah dia berehat dulu. Dia ni mati merempit ni, penat dia mati, biar dia berehat dulu. Kepala lututnya pun tak habis dibaiki tu. Jadi dia akan biarkan kita berehat. Dah, bila dah tenang, maka kata Ibn Al-Mubarak, setelah itu barulah arwah-arwah ni berkumpul tanya. Dia tanya satu-satu. Si Fulan bin Fulan sekarang buat apa? Dia akan tanya. Kemudian dia akan tanya, Fulanah binti Fulanah dah buat apa? Dah kahwin ke belum? Masa aku mati dulu, dia anak dara lagi. Oh, kahwin dah. Dengan siapa? Dia akan busybody lah. Bertanya itu, ini, bertanya itu, ini. Mereka kemudian bertanya lagi kepada roh orang beriman tersebut. Apa yang berlaku pada seorang lelaki yang lebih dahulu meninggal dunia daripada kamu? Roh itu pun menjawab, dia amat menderita. Arwah-arwah ini pun berkata, kita datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Roh itu berkata lagi, dia dikembalikan ke tempat kembalinya, iaitu neraka Hawiyah, yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Lalu diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan lelaki tersebut. Apabila yang dilihat oleh mereka adalah kebaikan, maka mereka gembira dan sukacita, serta mengucapkan, Ya Allah, ini merupakan nikmat-Mu yang sempurna yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu. Tetapi apabila keburukan yang dilihat oleh mereka, mereka pun berkata, Ya Allah, kembalikanlah hamba-Mu itu. Satu. Kemudian
tuan kitab catatkan lagi satu petikan dari Ibn Al-Mubarak juga, ni muka surat 89 ya. Ibn Al-Mubarak berkata daripada Safwan bin Amr, daripada Abdul Rahman bin Jubair bin Nufair, bahawasanya Abu Ad-Darda berkata, perbuatanmu akan diperlihatkan kepada kaum kerabatmu yang telah meninggal dunia. Mereka akan bergembira jika perbuatanmu baik dan akan terhina apabila perbuatanmu buruk. Jadi ini hati-hati. Kata Abu Darda, ya Allah, dia berdoa, aku berlindung kepadamu dari perbuatan yang boleh membawa kehinaan bagi diri Abdullah bin Rawahah. Jadi bila kita ini, katalah mak kita baru meninggal, bapa kita baru meninggal, anak-anak jangan buat perangai pelik-pelik sangat. Sebab bila kita buat perangai, dia akan malu sama-sama dia menengokkan perangai kita ini. Abdullah bin Abdul Rahman bin Ya'la As-Saqafi menceritakan kepada kami daripada Osman bin Abdullah bin Aus, Sa'id bin Jubair berkata kepadanya, izinkan aku melihat anak perempuan saudaraku, iaitu isteri Osman yang merupakan anak Amru bin Aus. Aku pun mengizinkannya. Setelah sampai di dalam, dia bertanya, bagaimana layanan suamimu kepadamu? Wanita itu jawab, dia berusaha semampunya untuk buat baik terhadapku. Lalu Sa'id bin Jubair gembiralah mendengar perkara itu. Lalu dia kata kepada Osman, berbuat baiklah kamu kepada isterimu. Adakah kamu tahu bahawa berita mengenai orang yang masih hidup sampai kepada orang yang meninggal dunia? Osman menjawab, ya, berita mengenai seorang yang masih hidup akan sampai kepada kaum kerabatnya yang telah meninggal. Apabila berita yang sampai kepada mereka merupakan berita baik, maka mereka tenteram dan gembira. Tapi apabila yang sampai kepada mereka adalah berita buruk, maka mereka kecewa dan sedih, sehingga mereka saling bertanya. Apabila ada orang yang meninggal dunia dan dikatakan kepada mereka, adakah dia belum datang kepadamu? Mereka menjawab, belum, dia menuju ke neraka Hawiyah. Jadi tuan-tuan sekalian, daripada petikan Abdullah bin Abdul Rahman bin Ya'la As-Saqafi dan juga daripada Ibn Al-Mubarak ini menunjukkan bahawa arwah yang telah meninggal dunia, dia boleh tahu cerita kita. Tapi bukan mereka tahu tu sebab mereka memandang kita, tak. Mereka tanya kepada orang yang baru meninggal-meninggal ni. Contoh, katakanlah hari esok ada kita punya pak saudara, mak saudara meninggal sebagai contoh. Jadi bila dia meninggal, kita uruskan jenazah masuk kubur. Nanti arwah ni akan dikerumuni oleh arwah yang dah lama-lama ni, otai-otai ni yang dah meninggal 10 tahun, 20 tahun. Dia akan pergi dekat arwah ni. Dia akan tanya, anak saudara kita besar mana dah sekarang? Dia akan jawab sebab dia baru meninggal kan. Jadi dia dah raya baru ni dengan kita apa semua. Oh sekarang dah okey dah, dia dah kerja gini. Oh begitu. Tu buat besar mana? Dia akan bersembang. Dia akan nak tahu. Jadi kalau takdirnya kita ada perangai tak elok, perangai yang tak elok, semayang tak, clubbing apa semua. Jadi nanti arwah-arwah lain akan tanya, macam mana anak saudara kita yang kecil dulu mana? Tak jadi orang dia tu, mencucuk bintang je kerjanya. Tak reti dah mak bapak nak buat apa pun tak pandai dah. Jadi dia pun sedih, ngapa anak saudara kita jadi begitu, sedih. Jadi dia akan bercakap sesama dia tentang hal ehwal. Ini yang kita panggil sebagai sidang roh. Sidang roh. Cumanya hadirin-hadirat sekalian, para pecinta ilmu, saya ada menerima beberapa respon daripada para pecinta ilmu. Dalam kesempatan kita yang lepas, kita ada membahaskan sedikit tentang su'ul khatimah ini. Iaitu kita bincangkan mati cara tak baik. Ada yang takut, ya macam mana Ustaz? Nanti saya ni, nanti nak mati datang setan, datang iblis goda saya. Apa macam saya nak berhadapan dengan godaan setan? Saya bukannya kuat sangat Ustaz. Ginilah, apa yang kita boleh katakan bahawa itu sebab dalam kitab kita ini, dalam muka surat 55, ini jawapan sebagai persoalan yang ditimbulkan, kita diminta mentalqinkan mayat dengan kalimat La ilaha illallah. Mentalqinkan maknanya mengajar dia menyebut La ilaha illallah. Bukan dah mati tu baru talqinkan, masa orang tu sedang berjuang untuk berhilang nyawa dia tu, kita ajarkan. Sebab ada riwayat, ini boleh buka muka surat 55. Surat 55. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri
bahawa Rasulullah SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abu Dunya menyatakan daripada Zaid bin Aslam, Uthman bin Affan radhiyallahu anhum mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Idza ihtadaral mayyitu falaqqinuhu la ilaha illallah fa innahu ma min 'abdin yahtimu lahu biha mautahu illa kana zadahu ilal jannah." Apa maksudnya di sini? Bahawa dikatakan bahawa Ibnu Abu Dunya menyatakan bahawa sekiranya seorang mentalkinkan kepada mayat la ilaha illallah fa innahu ma min abdin yahtimu lahu biha mautahu illa kanat zadahu lil jannah. Apabila kematian mendatangi seseorang, maka ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, kerana siapa sahaja yang pada akhir hidupnya mengucapkan kalimat tersebut, maka kalimat itu akan menjadi bekalannya masuk dalam syurga. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ajarkanlah olehmu kalimat la ilaha illallah kepada seseorang yang akan meninggal dunia, kerana pada masa itu dia akan melihat apa yang kamu tidak lihat. Jadi menjawab persoalan ini, beritahulah kepada saudara mara kita, waris-waris kita ini, kalau aku esok nak putus nyawa, nak mati dah, kau mesti ajar aku la ilaha illallah. Lagi komplit, lagi bagus, Muhammad Rasulullah. Supaya syaitan yang mengganggu akan terganggu sedikit dengan ajaran daripada orang-orang ini. Tapi perlu diingat, bukan semua orang yang boleh ajar orang nak mati mengucap. Sebab tengok orang juga. Kerana kita kena ambil secara psikologi lah. Kadang-kadang orang nak mati ni, dia sedang bertarung dengan kesakitan, bertarung dengan peritnya sakaratul maut, bertarung dengan setan dan iblis yang mengganggu. Datang pula kita, orang yang dia tak suka, mengajar pula kita membaca la ilaha illallah. Kita khawatir dia tak nak baca la ilaha illallah. Itu kita khawatir. Dia tak nak tu bukan sebab dia tak boleh. Dia tak nak tu sebab dia tak suka kepada orang yang mengajar itu. Jadi kalau nak mengajar talqin la ilaha illallah kepada orang yang nak meninggal dunia, suruhlah orang-orang yang sedang nazak ini, orang yang dia sayang. Kalau panggil orang yang dia tak suka, saya khawatir talqin ataupun kalimat la ilaha illallah dia tak baca bukan sebab dia tak nak, bukan sebab dia tak reti, tapi dia tak nak tengok muka orang yang dia menyampah ini. Kita akan berehat seketika, sekembalinya nanti kita akan sambung lagi membahaskan tentang sidang roh ini. Jangan ke mana-mana, kembali seketika nanti. Alhamdulillah, kembali kita bertemu Cinta Ilmu Akidah dan Falsafah, membahaskan tentang sidang roh, ke mana roh pergi selepas nyawa mereka tercabut daripada jasad. Tadi kita ingin memberi respon sedikit sebentar tadi kepada muskilan yang diutarakan oleh sebahagian pencinta ilmu yang kita temui, mengatakan bahawa agak susah hati dengan cerita-cerita bahawa bila nak mati nanti syaitan akan goda kita. Di sini letaknya kekuatan orang-orang yang boleh membantu kita membacakan la ilaha illallah. Itu tujuannya. Tapi tadi saya sebutkan bukan semua orang yang boleh memandai-mandai nak aki la ilaha illallah, tak boleh, tak semua orang. Abah la ilaha illallah, tak boleh. Eloknya kalau amalan orang tua lah ya, yang mengajar la ilaha illallah kepada orang yang nak mati itu, biarlah orang yang dia suka. Kalau orang dia tak suka, dia tak nak. Kita tak nak berlaku kan, katalah anak-anak. Kita adalah anak-anak ni, bukan semua anak tu yang ada yang keras kepala ni, tak dengar cakap ayah. Ayah memang daripada dia kecil, dia tak reti sikit dengan yang seorang ini. Degil, nakal, terjun sungai. Jadi dia memang tak suka. Sampai orang tu dah besar pun dia tetap tak suka. Jangan suruh yang dia tak suka dia datang mengajar. Katalah ayah dia dah hoha, dah bernafas, dah lain macam nak meninggal dah. Suruh anak yang dia tak suka bagi talqin. Apa macam? Dia pergi ke ayah dia. Ayah, la ilaha illallah. Ayahnya kan ikut, marah pula. Shut up you. Dia boleh shut up you pula ke anaknya tu. Esok meninggal, lalas perkataan akhir, shut up you je nanti. Suruh orang yang disayang. Siapa? Barangkali anaknya ada 5. 5 dia tak suka anaknya. Semua degil semua. Habis siapa dia sayang? Cucu. Suruh cucu. Panggil cucu datang. Aki, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Cucu, dia pun la ilaha illallah. Psikologi. Ataupun kita suruh isteri dia ke, dia kadang
Orang garang-garang ni, dia ramai dia garang tapi dengan isteri dia, dia itu kawan dia seumur hidup dia. Daripada dia muda sampai nak mati, panggil isteri dia. Tapi tak ramai isteri yang sanggup lah untuk nak mengajar suaminya itu mengucap la ilaha illallah. Tapi itu tujuannya lah. Dia begini ya, orang bila meninggal dunia, antara perkara yang kita diminta, walaupun tajuk ni di luar sedikit daripada skop bab kematian, tapi pengurusan kematian itu. Kalau kita kebiasaan menengok orang dah meninggal dunia, nombor satu kita akan tengok orang meninggal ni, pertama matanya akan terbuka. Matanya akan terbuka. Bukan makna itu kematian tidak bagus. Itu perkara yang biasa. Dalam satu hadis, Nabi SAW, hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah, inna ruha idza qubida tabi'a basaru. Nabi menyebutkan apabila roh telah keluar daripada jasad, maka pandangan mata orang yang meninggal itu akan mengikut arah perginya roh tersebut. Itu yang mata tak tutup tu. Jadi bila kita meninggal, kita ditarik nyawa, so Allah, mana roh kita pergi? Kalau roh pergi ke KLCC, ke KLCC lah kita mana. Kalau dia pergi Al-Sa'lam lah kita mana. Mana dia pergi? Dia akan tengok. Jadi ini akan berlaku pada kebanyakan orang. Begitu juga ada satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahawa alam taral insana idza mata syakhasa basruhu qalu bala qala fadzalika hina yatbus basaruhu nafsahu. Sahabat ditanya oleh baginda Nabi, adakah kamu tidak melihat manusia ini bila mati maka matanya akan terbuka? Maka sahabat menjawab, bala ya Rasul. Kami nampak semua mata terbuka ya Rasul. Maka kata Nabi, kerana mata itu akan mengikut yatba'u basrahu nafsahu. Dia akan ikut mana roh dia pergi. Jadi bagi kita yang melihat jenazah itu tadi dah terbuka matanya, maka elok kita tutupkan. Tutup, jangan dipaksa-paksa pula. Kalau boleh ditutup, tutupkanlah. Jadi cara nak menutupkan itu ada cara-cara yang diajarkan oleh agama kita. Kalau tuan-tuan yang memiliki buku ini boleh rujuk terus di dalam muka surat 60. Surat 60 ada diajar apa yang diucapkan ketika kita menutup mata mayat. Muka surat 60. Disebutkan, diriwayatkan daripada Syaddad bin Aus bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartum mautakum fa'midul basara fa innal basara yatba'u ruha wa qulu khairan fa innal malaikata tu'amminu ala ma qala ahlul mayit." Maksudnya, jika kamu semua melawat orang yang meninggal dunia dalam kalangan kamu, maka tutuplah mata orang yang telah meninggal dunia itu, kerana mata itu mengikut arah perginya roh. Ucapkanlah perkataan yang baik-baik, kerana malaikat akan mengaminkan semua kata-kata keluarga yang ditinggalkan oleh si mati. Diriwayatkan juga daripada Al-Kharaiti Abu Bakar Muhammad bin Ja'far, daripada Abu Musa Imran bin Musa, daripada Abu Bakar bin Abu Syaibah, daripada Ismail bin Ulayyah, daripada Hisham bin Hasan, daripada Hafsah binti Sirin, daripada Ummu Hasan, dia berkata, semasa aku berada dekat dengan Ummu Salamah, tiba-tiba beberapa orang datang menemuinya, lalu berkata, fulan telah meninggal dunia. Dia lalu berkata, pergilah ke sana dan baca kesejahteraan atas para rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Satu. Diriwayatkan juga daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Sulaiman At-Taimi, daripada Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dia berkata, apabila kamu akan menutup mata si mati, ucapkanlah Bismillahi wa ala millati Rasulillahi. Maknanya dengan nama Allah di atas jalan Rasulullah. Setelah itu ucapkanlah tasbih Subhanallah. Jadi tuan-tuan boleh buatlah. Tadi kita talqinkan la ilaha illallah. La ilaha illallah saja, jangan banyak-banyak sangat macam dalam drama swasta. Itu berlakon asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mati beriman betul. Siap asyhadu. Itu drama. Cukup la ilaha illallah cukuplah, sebab dia dah lah sakit lama. Kita nak beri-beri macam drama swasta tak boleh lah.
La ilaha illallah Muhammad dah. La ilaha illallah. Slow-slow, pelan-pelan. La ilaha illallah. Dia ikut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ataupun dia dah keluh lidahnya dah. Macam tak boleh bercakap. Itu buat isyarat saja. Abah, la ilaha illallah. Anggur. La ilaha illallah. Makna clear lah tu insya-Allah. Ataupun dia tak boleh sebut la ilaha illallah, dia dapat sebut nama Allah pun itu sudah memadai. Allah memadai lah. Subhanallah, itu pun memadai lah. Allahu Akbar. Allah, dia sebut Allah. Jangan sebut sadap you. Itu je masalah, takut dia menyampah tengok muka kita. Selepas dia mengucap itu, alhamdulillah, mata terbuka, kita tutupkan. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Selesai masalah. Jangan dipaksa-paksa. Ada orang setengahnya mata memang tak boleh ditutup langsung. Jadi ada setengah pihak terpaksa pakaikan plaster, bubuh, macam-macam lah, kreativiti masing-masing. Cuma ada riwayat Abu Sufyan, dia telah selepas kalau dia baca Bismillah wa ala millati Rasulillah, dia akan bacakan pula satu petikan ayat Al-Quran. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Apa maksudnya? Hampir-hampir sahaja langit itu pecah dari sebelah atasnya kerana kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohon keampunan untuk orang yang di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini surah Asy-Syura ayat 5. Ni kalau tak terhafal pun tak apa, baca Bismillah wa ala millati Rasulillah pun boleh. Panjanglah Ustaz, susah nak sebut je lah Bismillah. Mana masalahnya, sebut Bismillah pun okey. Baik, seterusnya Abu Daud berkata, menutup mata si mati dilakukan selepas roh keluar dari badannya. Aku mendengar Muhammad bin Ahmad Al-Muqri meriwayatkan daripada Abu Maisarah, seorang ahli ibadah atau abid berkata, aku adalah orang yang menutupkan mata Ja'far Al-Mu'allim setelah dia meninggal dunia. Aku melihat Ja'far Al-Mu'allim di dalam mimpi. Dia berkata, sesuatu yang paling aku benci adalah jika kamu menutupkan mataku sebelum aku benar-benar nak meninggal dunia. Ini kena ingat jugalah. Orang nak putus nyawa, masa dia tengah masa itulah kita sibuk menonyoh muka, tutup mata. Biar dulu, biar dia dah tenang-tenang. Allah, senyap, tak bergerak, dah lama, cek lebih kurang, meninggal dah ni. Barulah tutup. Ini tak, masa dia gelupur-gelupur nak mati itulah kita sibuk nak menutup mata. Jangan ikut peraturan. Biar dia selesai satu-satu. Dia dah habis, tengok tanda pun dah senyap, dah tak ada apa dah. Jadi ketika itu, tutupkanlah matanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Saya kira itu tak ada masalah sangat lah ya. Tak ada masalah sangat. Baik, seterusnya kita nak bincangkan balik semula kepada sidang roh kita tadi. Ini boleh buka dalam pada muka surat 90. Muka surat 90 membincangkan tentang bahawa roh ini bila dia berada sesama dia, dia tahu setiap apa yang kita cakap, apa yang kita buat. Sebab itu Tuan Kitab pada muka surat 90 ini ada membahaskan sedikit sebanyak tentang apakah yang akan berlaku. Cuma tadi sedikit sebelum saya terlupa. Kalau kita membaca talqin kepada orang-orang yang kita nak bacakan talqin ni, satu perkara yang saya kira wajar dijadikan peringatan ialah selama mana kita nak baca la ilaha illallah ini tadi. Saya khawatir ini akan jadi masalah sebab nak sebut 10 kali ke, 20 kali ke, 30 kali ke. Ini ada sedikit dikongsikan di dalam kitab kita ini pada pada muka surat 57. Pada muka surat 57, dia disebutkan di sini apa tujuan kita ini mengajar seorang mengucap la ilaha illallah, selain daripada tujuannya untuk mengelakkan daripada terpedaya dengan godaan syaitan iblis, juga dapat memastikan orang ini boleh dapat mati dengan cara yang baik. Apa sebab? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan bahawa ajarkan olehmu kalimat la ilaha illallah kepada orang yang meninggal dunia, kerana pada masa itu dia melihat apa yang tidak kamu lihat. Itu satu.
tujuannya untuk nak membantu dia ketika dia diganggu oleh syaitan. Ada satu hadis Abu Nuaim radhiyallahu an menyatakan satu hadis daripada Makhul, daripada Ismail bin Iyash bin Abu Muaz Utbah bin Hamid, daripada Makhul, daripada Wa'ilah bin Al-Asqa, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhduru mautakum walaqinuhum la ilaha illallah wa basyiruhum bil jannah fa innal hakima minar rijali yatahayyaru 'inda dzalikal masra'i wa inna syaitana aqrabu ma yakunu min ibni adam 'inda dzalikal masra' walladzi nafsi biyadihi la mu'aniyatu malikil maut ashaddu min alfi darbatis sayf walladzi nafsi biyadihi la takhruju nafsu 'abdin minad dunya hatta yata'allam kulla araqim wa minhu ala hiyalih." Hadis gharib daripada diriwayatkan oleh Makhul. Maksudnya, pergilah kamu kepada orang yang nak meninggal dunia dan ajarkanlah mereka ucapan la ilaha illallah. Berilah kepada mereka khabar gembira berupa syurga, kerana pada masa itu syaitan berada amat dekat dengan orang yang meninggal dunia. Aku bersumpah bahawa pandangan malaikat maut lebih sakit daripada libasan 1000 pedang. Dan aku juga bersumpah bahawa tidak akan keluar roh seseorang sehingga orang itu berpeluh akibat sakit yang disebabkan oleh kesalahannya. Apa agaknya maksud di sebalik hadis ini? Saya kira kita akan berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita bertemu Cinta Ilmu Akidah Falsafah, membahaskan tentang tajuk kematian. Sedar ataupun tidak, kita telah pun sampai di penghujung pertemuan kita pada kali ini. Dan tadi kita dah terangkan sedikit tentang dalam soal sidang roh ini, ada perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian, bahawa roh ini, orang nak mati ini, kita perlu ajar dia la ilaha illallah. Tapi ada had-had yang tertentu. Nanti saya akan terangkan. Cuma peringkat awal ini perlu diingat, tujuan kita ajar itu supaya dia boleh ucap dengan baik. Kerana Nabi berikan suatu jaminan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis riwayat Abu Daud. Siapa-siapa yang akhir perkataannya adalah ucapan la ilaha illallah, maka masuklah dia dalam surga. Kan senang. Jadi pasti kita nak mak bapak kita yang sedang nazak ini masuk surga. Jadi anak-anak bantu. Anak-anak yang disukailah, anak yang tak disuka duduk jauh-jauh sikitlah ya. Hadis daripada Abu Daud. Cuma ada dalam kitab kita ni, satu kelebihan kitab ni, dia agak terperinci. Walaupun tajuknya itu di sana sini, muka surat sana, muka surat sini, kita kena baca semua baru kita nampak alirannya. Pada muka surat 57, Imam Al-Qurtubi ada bawakan satu tajuk, sampai bila membaca talqin. Dia kita sekarang ini, orang kita, talqin ni orang bayang yang dekat kubur itu. Mayat, Pulan bin Pulanah, hendaklah kamu hati-hati, lepas ni ada malaikat datang. Janganlah kamu susah hati kerana malaikat. Dia macam-macam bentuk talqin. Kalau talqin orang dalam hutan, lain sikit. Hajiz, lepas ni kan ada orang datang nak tanya engkau Hajiz. Kalau engkau tak boleh jawab, engkau elak saja tepi. Kalau dia pukul kiri, kau lari kanan. Kalau dia pukul kanan, kau lari atas. Kalau atas pun dia pukul, pandai-pandai engkau lah Hajiz. Ada juga talqin dalam kampung, setai hutan begitu bukan? Itu talqin-talqin teruskan. Ini yang talqin ni ialah kita ajar sebelum semasa orang ni dalam keadaan nak meninggal. Cuma kata tuan kitab pada muka surat 57, sampai bila membaca talqin? Apabila orang yang akan meninggal dunia itu sudah boleh membaca talqin sebanyak sekali, maka jangan kamu suruh lagi untuk mengulanginya sehingga pagi tiba. Cukuplah kita dah ajar, abah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukuplah. Ulang lagi apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan dia tunjai kepala kita kan. Satu kali sudah cukuplah. Satu kali saja. Para ulama tidak suka memperbanyakkan baca talqin bagi orang yang akan meninggal dunia. Jika orang yang akan meninggal itu dah faham, cukup dia dah faham dah. Yang kita nak bantu ni yang jenis dia diganggu oleh syaitan jin, syaitan dengan iblis ni. Mata dia kita boleh cam. Orang saudara mara kita cam lah. Mata dia nampak dah benda pelik-pelik. Nah sudah. Aku ni orang ni nak ajak Nasrani, nak ajak Yahudi. Masa tu kita bantu. Tapi kalau kita dah baca la ilaha illallah, dia dah faham, cukuplah. Apa nak ajak banyak-banyak kali lagi? Cukuplah. Apa lagi? Ibnu Al-Mubarak berkata,
Ajarkan orang yang akan meninggal dunia dengan bacaan talqin. Jika dia telah mengucapkan talqin tersebut, maka tinggalkanlah, cukuplah. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, perkara tersebut mesti dilakukan kerana jika si mati diajar terus-menerus untuk membaca talqin, maka dia khawatiri dia akan merasa bosan. Hingga syaitan dengan mudah pula menjadikan lidahnya berat untuk mengucapkan talqin tersebut. Perkara ini juga boleh menyebabkan terjadinya su'ul khatimah. Inilah juga diamalkan oleh Amru ibnu Al-Mubarak. Al-Hasan bin Isa mengatakan bahawa Ibnu Al-Mubarak berkata kepadanya, talqinkan aku jika aku akan meninggal dunia, tapi berhentilah ketika aku telah membaca talqin itu sebanyak 2 kali. Jadi tuan-tuan pun, ibu-ibu di rumah, boleh dah pesan pada pasangan kita, pada anak-anak kita, mak nanti kalau nak meninggal, ajar mak mengucap La ilaha illallah. Ajarkan sampai mak boleh ikut. Tapi kalau mak dah ikut dan mak baca 2 kali, cukup buat kerja masing-masing. So nak mengajar beria-beria sangat. Kita boleh repeat 2 kali, sudah memadai. Tak payah macam buat zikir pula, La ilaha illallah, mesti ambil tasbih. Tak perlu. Cukup dia untuk dia akhirkan dia punya hayat dengan La ilaha illallah. Diriwayatkan daripada Abu Nuaim bahawa Abu Zur'ah berada di pasar bersama Muhammad bin Salamah, sedangkan Al-Munzir bin Syazan dan beberapa ulama sedang membincangkan hadis mengenai talqin. Mereka malu ketika melihat Abu Zur'ah datang, maka mereka berkata, wahai sahabat kami, mari kita mempelajari hadis ini bersama-sama. Abu Zur'ah berkata ketika dia sedang berada di pasar, iaitu riwayat daripada Abu Asim, daripada Abdul Hamid bin Ja'far, daripada Saleh bin Abu Gharib, daripada Kathir bin Murrah Al-Hadrami, daripada Muaz bin Jabal, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, wa fi riwayatin harramahullahu 'alan nari. Siapa yang pada akhir perkataannya mengucapkan La ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan dalam satu riwayat disebut, diharamkan jasadnya daripada api neraka. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Syubrumah, dia berkata, aku bersama Amir Asy-Sya'bi telah datang jumpa satu orang yang akan meninggal dunia. Sesampainya di sana, kami melihat orang tersebut disuruh membaca talqin terus-menerus sehingga perkara itu terasa berat baginya. Asy-Sya'bi kemudian berkata kepada orang yang menyuruh tersebut, bersikap lembutlah kepada orang sakit itu. Orang sakit itu kemudian berkata, aku tak peduli sama ada kamu talqinkan aku ataupun tidak. Dia baca pula ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyati fa anzalallahu sakinatu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Maksudnya, ketika orang kafir menanamkan rasa sombong dalam hati mereka, iaitu rasa sombong secara jahiliyah, maka Allah turunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang beriman. Dan Allah wajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat taqwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asy-Sya'bi kemudian kata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberi keselamatan kepada sahabat kami ini. Baik, seterusnya Junaid disuruh mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika akan meninggal dunia. Tapi dia berkata, aku tidak lupa kalimat itu dan aku akan tetap membacanya. Kalau tuan-tuan rajin buka dalam YouTube, daripada menengok cerita tak senonoh dalam YouTube tu, baik menengok benda yang menginsafkan sikit. Ada kadang-kadang kita taik video orang nak meninggal. Ada. Jangan ngeri pula ya. Taik orang nak meninggal dunia, orang sedang nazak, orang sedang sakaratul maut. Memang insaf. Ada satu tu saya pernah menengok. Dia punya baca, dia nak meninggal ni, sedang nazak. Dia baca Quran macam imam sembahyang tarawih. Meninggal. La ilaha illallah. Orang macam ni tak payah talqin ke tak apa. Dia boleh mengaji pula lah. Boleh mengaji. Boleh mengaji Quran.
Masya Allah, kita esok tak tahu lah apa keluar pada mulut kita ini. Sebab itu saya sering pesan pada mana-mana dalam syarahan-syarahan yang saya pergi, kita kena ingat, kita mati ni esok bila nyawa ditarik, dia macam satu rentapan, sentapan, zup. Macam orang kaki mengair, mancing kan. Bila dapat dia, yup, dia tarik itu, sentap. Jadi kita khawatir, kita ni atas dunia jenis mulut ni tak ada insurans. Orang cuik keluar perkataan tak elok, mencarut-carut macam-macam. Yang disebut semua barang orang, tak ada barang dia. Ini berbahaya. Cuik, Allah, cuik, ayah, berbahaya. Kita khawatir, katalah dia esok bawa kereta, tiba kena sakit jantung. Contoh dia ni darah sumbat, banyak makan lemah, makan rendang, tak exercise. Mati. Dia terkejut, terkeluar mencarut-carut yang dia biasa sebut. Jadi akhir perkataannya adalah benda tak senonoh. Jadi kepada saudara-saudara mulai sekarang kena berlatih dah. Orang cuit sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu bagus. Cuit la ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan kalau takdir kita mati terkejut, mati banji jumping misalnya, ya terkejut jauh sangat lagi sampai darat, terkejut tu la ilaha illallah, mati mengucap alhamdulillah. Walaupun mati di banji jumping tak apa, la ilaha illallah tu yang penting. Mati terjun, payung terjun, la ilaha illallah, sebab kita dah biasa berlatih. Jadi tak ada dah orang menyusahkan nak mentalkinkan kita lagi. Baik, diriwayatkan daripada Abu Nuaim Al-Hafiz, daripada Makhul, daripada Wa'ilah bin Asqa, bahawa Rasulullah SAW bersabda, pergi kepada orang yang akan meninggal dunia dan ajarkan membaca la ilaha illallah, lalu beri dia khabar gembira berupa syurga. Orang yang bijak ketika itu nampak aneh olehnya, sedangkan syaitan ketika itu berada amat dekat dengan anak-anak Adam. Demi Allah Subhanahu Wa Taala, pandangan malaikat maut lebih sakit daripada libasan 1000 pedang, dan roh tidak keluar sebelum seluruh anggota tubuh merasakan kepedihan mati itu. Baru menengok malaikat maut itu pun dah seksa dah bagi kita yang tak beriman lah. Kalau kita yang rajin beramal ibadah ikhlas, insya-Allah yang datang pun handsome lah malaikatnya. Tapi kalau kita jenis tak ibadah, jahat, melawan mak bapak lagi, ini dia akan berbahaya. Dia punya pandangan itu boleh menyakitkan kita lebih daripada 1000 libasan pedang. Hadis daripada An-Nu'aim bin Al-Hafiz daripada Makhul. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, hadara malakul mauti rajulan qala fanadhara fi qalbihi falam yajid fihi syai'an fafakka lihyaihi fawajada tarafa lisanihi lasiqan bihankihi yaqulu la ilaha illallah faghafara lahu bi kalimatil ikhlas. Maksudnya, malaikat maut dia datang jumpa seorang, kemudian dia melihat hati orang itu, tapi dia tidak mendapati ada apa-apa amalan. Lalu malaikat maut buka pula dagunya dan dia melihat lidah orang itu, melekat ke langit-langitnya mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah pemberi keampunan kepadanya kerana kalimat ikhlas tersebut. Selesai. Baik, muka surat 59, dia ada satu tajuk juga, berkata baik ketika melihat orang yang akan meninggal dunia. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, "Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khaira fa innal malaikata yu'ammanuna ala ma taquluna." Jika kamu semua melihat orang yang sedang sakit atau orang yang akan meninggal dunia, maka berkata-katalah yang baik, kerana malaikat akan mengaminkan semua perkataan kamu semua. Hadis Muslim. Jadi kesimpulannya, apabila kita nanti mati, kita akan pergi ke satu tempat, satu alam yang kita akan terang dalam episod akan datang, dan masa keadaan itu jugalah kita boleh mendengar apa saja yang sedang berlaku, sama ada orang cakap yang baik pada kita atau cakap yang tidak baik, ataupun orang yang mengumpat, dan kita akan ditanya oleh arwah-arwah yang lain yang telah otai yang meninggal sebelum kita tentang apa yang berlaku kepada orang-orang di sekeliling kita masa kita sebelum kita mati. InsyaAllah dalam kesempatan akan datang hari ini, masa tidak mengizinkan, kita akan bincangkan lagi sedikit tentang sidang roh ini, tapi kita akan melihat bagaimanakah orang-orang yang telah meninggal roh-roh ini, dia boleh mendapat manfaat ataupun tidak. Kita kata dia, kita mengumpat dia, kita bersedekah kepada dia dan sebagainya. Adakah orang ini akan merasai sakit hasil daripada perbuatan orang atas dunia ini? InsyaAllah kita bertemu pada kesempatan akan datang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.